Orang tanya tentang seorang suami yang menceraikan isterinya dalam isterinya sedang beriddah talak satu. Tuan-tuan, maknanya laki ni telah ceraikan isterinya talak satu. Sekarang isterinya sedang dalam iddah talak satu. Belum tamat iddah talak satu itu, tok laki ni pi balas talak pula time tu. Nah, talak yang kedua lah. Talak satu yang kedua. Tuan, kalau buah dua selesai lah, campur satu tambah dua, tiga, habis meta lah. Ni talak pertama satu. Dalam iddah tu dia pi balas pula satu lagi. Soalannya ialah, adakah talak dalam iddah tersebut jatuh ataupun tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang berusaha Tuan Imam dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya dan izinnya di malam yang berbahagia ini. Allah masih beri kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama kita bertemu malam ini dalam kuliah maghrib bulanan kita, Selasa malam Rabu minggu yang ketiga, mengguna pakai kitab Idaman Penuntut juzuk yang kedua dalam bab Al-Muamalat. Sebelum kita sambung kitab kita ini, suka saya nak berkongsi satu ataupun dua permasalahan fiqh yang dibincangkan. Pertamanya tentang muamalat, yang keduanya sedikit tentang munakahat, bab nikah kahwin. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tertanya-tanya tentang hukum membeli barang secara bida. Bida ni tuan-tuan maknanya lelong. Tak juga. Bida tuan maknanya lawan tawar menawar. Dia bukan lelong lah. Tapi dia ada beradik sikit-sikit. Jadi tuan-tuan sekalian, sistem jual beli bida ini ataupun pembidaan, adakah ianya sesuatu yang patuh syariah ataupun dia tidak patuh syariah? Adakah sistem bidaan ini membawa maksud membeli atas belian kawan? Kawan beli dah, kita pergi beli pula belian dia. Lagu tu kah maksud bidaan? Dan yang ketiga, adakah sistem bidaan ini termasuk dalam judi? Nasib boh pilih harga kau nak menang kat kita, boh pilih harga kau nak menang kat kita.
Kita tak tahu pun orang lain harga berapa. Sistem bidaan pun macam-macam. Ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Dan ada yang pasien, kita pergi tengok barang tu depa lelong. Depa buka untuk kita buh harga. Tapi kita tak tahu orang lain buh berapa. Cuma dia bagilah harga asas dia. Kita pun tulis dah kertas 20,000 contoh. Buh dalam satu balang ataupun tong yang tak ada siapa nampak. Orang lain main pula, dia buh untuk harga dia, kita tak tahu berapa. Maka pihak yang melelong barang itu, dia akan buka kotak tersebut sampai masa dia. Kan? Siapa yang buh harga paling tinggi, bahasa mudahnya dia win lah. Dia menang. Maka akan dijual kepada itu. Sistem bida tak nampak harga. Dan tuan-tuan sekalian, ada pasien bida nampak harga kawan, duk melawan, dan dia tambah 100, kita tambah, dia tambah pula 100, tuan. Jadi kita nampak harga tu. Kita pun nak menang, kita tambah harga. Tuan, lah habis masanya boleh kat kita. Itu ustaz, kira nasib boleh kat saya, awak duk lawan tung kan, contoh. Pakai duk bida berharga 100, saya bobo, bailok saya masuk harga saya, kan, loceng bunyi. Kan, naik nama saya pemenang. Dia kata alhamdulillah, walaupun kita usaha cuba bila. Tuan, jadi adakah sistem yang macam itu dikatakan judi? Terung nasib ke tidak? Nasib ke ataupun usaha? Okey. Tuan, bila sebut tentang bida ni, bida ni, tuan, satu jualan yang harganya dibuka kepada orang-orang yang depa ni pakat nak beli barang tu. Dan pihak yang melelong ataupun yang buka bidaan tu, dia akan letak harga asas. Jadi start dah harga asas itu, tuan tambah 100 ke, 200 ke, 500 ke, 1000 ke, ikut dia punya syarat. Tuan. Jadi itu makna sistem bidaan. Saya yakin tuan sekalian, berita yang paling terbaru minggu lepas ialah membida barang kepunyaan Muhammad Sajjad, kenal kono. Adik-beradik kita lah di Australia, kalau kenal lah, tuan. Jadi lelong barang dia. Pasal apa? Nak pikambuih hutang dia dekat orang yang dia tak lepas nak bayar ataupun tak ada nak bayar. Oleh kerana dia pun dah tak ada dalam Malaysia, kawan tu rasa takut hartanya hilang. Maka cara nak ambil balik, dia claim dengan hak kawan yang berhutang tu dengan caranya, dan tuan ikut saluran mahkamah. Maka mahkamah kata boleh jual, lelong barang kepunyaan dia supaya duit itu boleh dibuat bayar hutang kawan tadi. Ini cerita minggu lepas, lelong dapat menang kat simpulan 140,000 tu. Kira clear, sistem bidaan boleh kat dia. Nak jadi cerita, hak kawan menang tu ruyuk pula, hilang entah ke mana. Panjang cerita. Dah cek pula kawan tu lah pegawai peribadi pula, seorang jutawan kosmetik. Kontrolah pula, dia nak beli hak dia, saya tak boleh kacau. Jangan kaitkan dengan saya. Ini cerita yang masyhur, tuan-tuan sekalian. Satu Malaysia sembang pasal nama dia. Kalau jual produk laku lah. Kan ni? Saya pun taklah kata depa nak promosi sampai terah lagu tu. Tapi tuan, secara tak langsung, tuan, dia juga ditumpang populariti. Pasal apa? Pasal orang duk cari isu tu. Di mana pun orang akan baca. Pasal apa? Siapa yang beli bida hak menang tu? Siapa hak yang menang-menang lari tu? Pakai duk klik tuan. Dan nama dia kawan tuan-tuan, seronok langsung. Orang pakai duk tengok cerita dia tuan. Oh, kira jago masa tu ambil peluang, time niaga pula. Tuan-tuan sekalian, panjang cerita. Kita nak habaq kata itu satu kes bidaan yang baru berlaku lepas secara lelongan.
Tapi kesudahannya, endingnya tak cantik. Tuan-tuan, cari pula lepas ke mana kawan tu. Tak apalah. Jadi tuan-tuan sekalian, dulu-dulu ni tuan-tuan perasan, pasien lelong hamba abdi di pasar malam. Tuan-tuan pakai loceng jual aiskrim dulu ni. Ting dah. 100. Orang nombor 2 angkat 200. Orang 3 300. Tuan-tuan, kocak lagi ting. Tak ada orang lawan, bilang 1 2 3 400. Bilang pula tuan. 1 2 3 4 5 500. Tuan. Jadi domain harga. Lah tuan 1000. Kocak lagi ting 1 2 3 10. Tak ada orang tawak lah. Kira boleh kat kawan 1000 tu lah. Tuan-tuan. Jadi kita aku tengok cara bidah tu yang berlaku, ada 3 sudut yang kita gaduh nak tanya. Nombor 1, adakah dia bermaksud menjual atau membeli atas belian kawan? Kan bila kita bidah 2-3 orang, kawan tu berharga, kita pergi balas pula, potong harga dia. Dia naik angin, dia pergi balas pula atas harga kita. Kita naik darah tuan, balas pula atas harga dia. Tuan, kawan tu pun naik ayak juga, contoh. Tuan, dia pun balas atas harga kita. Jadi kita macam nak beli dah, pum, dia potong harga boleh kat dia. Dia macam nak beli dah, kita pergi balas pula harga atas harga dia. Tuan, boleh kat kita. Macam nak beli dah, pum, balas pula harga. Adakah itu termasuk dalam jual beli yang dilarang dalam agama? Kerana Nabi sebut la yabi' ahadukum ala bai'i akhih. Nabi kata jangan sekali-kali hampa jual barang yang telah dijual kepada orang lain. Dengan faham mudahnya, hampa jangan nak beli barang yang kawan telah beli, sehinggalah dia tolak jual beli tu, barulah halal kita beli. Tuan-tuan, lagi mana dia tak kata apa, itu hak dia. Haram kita pi potong trik, pi beli atas belian dia. Itu yang kita faham. Contoh, dengan kaedah tadi, la yabi' ahadukum ala bai'i akhih. Jangan kamu jual barang yang telah dijual kepada orang lain. Contoh, kita dah pergi kedai, kita beli gula 1 kilo, dah bayar, dah angkat saya beli, toke kata saya jual. Kita letak atas rak tu, barang tu. Tuan, tiba-tiba ada orang lain main, saya nak beli barang ni, boleh tak? Orang beli dah, tak apa, saya bayar duit. Walaupun tak ada bidah pun, walaupun harga yang sama, hukumnya tak boleh. Hak tu orang beli dah, hak orang dah, dia dah bayar dah, aku jual dah angkat dah, hak dia dah, milik dia dah, geran nama dia dah. Tiba-tiba tuan, kawan ni main balas, saya nak beli juga, nak ambil duit. Dia bayar apa? RM2, nak ambil RM2, saya ambil barang ni. Hukumnya tak boleh. Jangan kamu jual atas harta yang tadi jual kepada orang lain. Baik, adakah bidah ni termasuk dalam kategori itu? Siapa nak jawab? Ting 1000, 1 2 1100, 1 2 1200. Tuan, adakah semasa harga yang dibuka tu telah dijual kepada kawan yang menawarkan harga tersebut, kemudian kawan yang kedua pergi balas pula harga 1200, adakah dia telah membeli barang tersebut? Jawapannya belum. Baru duk lawan pukul harga, setuju tak lagi, akad tak lagi, bayar tak lagi. Betul tak? Kawan tu pun tak jual lagi pun, cuma dia buka harga. Jadi kepahaman kita ialah menjual barangan secara bidaan harga tertinggi, dia tidak bermaksud menjual barang yang telah dijual. Bahkan bidaan itu lagi tak tamat masanya, dia belum dijual barang tersebut. Faham gelok lah. Ada orang faham tuan, dia kata hang bidah tak boleh, haram sebab apa? Dia akan beli hak orang dah. Awaknya dia berharga 1100,
Dia nak beli lah tu. Hang pergi bayar harga 1,200. Dia tak jual, dia jual ke hang pula. Kita kata no. Tidak. Itu salah faham. Kerana lagi tak tamat harga, lagi tak mati harga, belum dijual barang itu. Nampak dah ni? Saya tanya mudah je tuan. Bilakah berpindah milik barang kepada pembeli? Setelah akad je beli. Dan tidak ada khiyar. Ini pun satu. Dan tuan, bila dia tak ada khiyar, jadi hak milik dia mutlak. Dia pergi bayar, dia akad, dia ambil barang tu, confirm barang tu hak dia dah. Orang lain tak boleh balam-balam trip nak pergi barang tersebut. Tapi bida bermaksud itu dah. Bida dah. Sebab apa? Masa dalam harga tu bukan duk mati harga lagi. Bukan duk setuju lagi pun harga tersebut. Bukan duk angkat lagi pun. Sebab harga duk main lagi ni. Bermakna lagi masa bidaan tak tamat pada harga sekian-sekian, selagi itu belum berlakunya jual beli. Ingat siapa yang mati. Alhamdulillah banyak sistem bidaan bank, tuan, rumah lelong, kereta lelong. Tuan, sebab lelong saya teringat mereka kata sehari 2 hari kereta murah banyak. Mereka kata, tapi tengok pelik juga mereka kata. Dan tuan, saya kata ginilah, nak melawak tu boleh, tapi tuan yang mangsa kena tu mangsa banjir, maksud kita tu semang tajuk tadi tu yang kawan nak melawak tu pun dia nak kait dengan hak banjir yang berlaku tu lah. Kan banyak kereta tenggelam masuk ayak tuan. Jadi dia kata esok sehari 2 hari kereta murah banyak. Tapi kena beringat, dia kata tengok plate mana. Kita berkata plate Kedah duk Kuala Lumpur banyak. Plate Kuala Lumpur duk Kedah pun ramai. Tak ada isu kot. Cuma nak melawak tu boleh. Tapi mangsa yang kena ujian tu dia akan basah semua-semua lah. Tapi kawan saya pun hantar mesej, ustaz macam mana boleh tak tengok ustaz insurans dia beli tu ni, ada tak insurans cover apa nama ni bencana alam? Pasal kita beli insurans kaitan tuan, jarang melihat bencana alam tu. Jarang lah. Dia kalau nak beli dengan tambah sini pula. Tuan, depa lah kata. First party, second party, macam-macam jenis insurans pun. Pasal apa? Pasal dia kata kereta dia juga tenggelam ayak sikit. Cuma tak sampai ke tahap pintu lah. Datang tengah-tengah pintu tu. Mana tayar tu tenggelam lah. Bila tayar tenggelam tu, mana enjin pun kompop lah kena sedikit. Cerita dia kata start janganlah. Tu cara yang terbaik, kena naik towing pergi kedai pemen. Lepas tu nak guna, kena buka tu. Buka dia jemuk gitu, pasal mudah kita kan. Supaya takut ada ayak masuk enjin. Nanya tuan, kos dia cerita tuan, kita bertengok, kita sedihnya tuan. Jadi tak apalah tuan, itu cerita. Jadi nak katanya bidaan, jual beli secara bidaan, bukan membeli atas belian orang lain. Sebab barang bidaan belum dijual dan belum dipindah milik selagi tidak tamat ataupun dimatikan harga. Ustaz, biasa siapa yang akan beli? Siapa yang akan menang? Siapa yang harga paling tinggi? Tuan-tuan, hak kawan tinggi tu pula tiba-tiba tuan lari, hilang. Macam kes hak baru ni. Maka company kita beri kat orang nombor 2, tanya pula dia mau tak? Contoh boleh. Pasal kawan yang menang tu lari. Dan dia menang tamidah tapi dia kalah tam beli. Ini satu sudut. Baik. Saya nak cerita juga tuan trip yang diharamkan oleh syarak. Hak nak beli seorang je. Hak yang betul-betul nampak nak beli. Tuan, di market terbuka. Hak kau nampak semua. Oh, dia kata saya cari lama dah barang ni. Alhamdulillah jumpa juga hari ni. Seluar Levi's 501. Kalau dia pakai seluar jeans kita tak tahu tuan, sebut pilah. Contoh. Jadi Allah jahat ni tahun bila ni kena kepala kain pula habis meter.
Dia duk habaq, saya duk cari lama dah jumpa hang ni kialang dia kata tu sebut tu. Tokek kedai man dengar. Dia kata pasang kau ni. Pasang. Ni ada sistem pakat nama sekalian. Kalau dia dengar kata boleh ni, boleh main harga. Tuan, pakat 2 orang, 3 orang, pakat dia tanya, berapa nak jual ni? Istakatlah dia buka ni tengah 200 ya. Ish elok noh. Saya nak saya dulu. Kawan tadi tu. Saya banyak 200. Kawan dia main juga. Saya perlu cari lama ni. Nah, pusing tu Malaysia ni boleh jumpa ni. Tak apa saya bayar 200.5. Bidan tuan. Walhad kawan main top up tambah ni bukan nak beli pun. Duk pakat antara kedai tu. Berlaku dalam cerita hadis Nabi. Dan ada istilah dalam kitab fiqh. Tuan. Tuan. Jadi kawan ni pun panah. Dadat saya, kawan saya apa jadi pun saya beli 300 noh. Kau tu pun tuan sising tangan pula. Hak yang tak beli ni. Sising tangan. Saya kawan apa hari ni saya beli. Tak beli sambil nak kepai ngomong tuan. Contoh. Kawan tu pun tengok, sakan kau ni. Kita saya nak 3.5. Tuan, jadi kawan ni pun habis meta, tak apalah, 500. Kedai senyum. Share je 100 je. Tuan, dia bergandang untung 400. Kerana apa? Kerana ada orang tuan yang bukan nak beli pun. Dia panggil mudallis. Geng-geng hak mai duk kecoh kat tengah, pakai tuan kedai, tak apa hak mai harga. Satgi RM50. Tengok untung tuan mana, hang RM50 duit kopi. Tuan, itu hukumnya haram. Kawan yang menang bila tu boleh ke dia, tapi dia kena kecoh tak? Dia kena nayang tak? Kena tipu tak? Ya, tuan. Tapi kalau dia tahu lepas tu, lepas dia dapat barang 500 tu, dia pun keluar ke dia, tengok kawan yang tak ilawan bidah tu masuk kedai. Nampak suara RM50. Dia kata ni bukan nak beli ni saya pakat. Tuan. Pakat makam tertinggi ni. Tuan. Maka dia maksud hampa pakat kan? Takhdir. Tuan, kawan tu pun mengaku. Dia boleh tuan cancel, minta duit dia balik. Ataupun hang bagi harga sebenak berapa? Kita harga sebenak 100 je. Tapi nampak hang tu excited sangat. Kan macam tak nak jumpa barang tu. Jadi kita pun ambil peluang. Kata malang suka ambil peluang, kami ambil peluang macam tu jugalah, macam orang lain juga. Jujurnya tukang kedai tu nah habaq kata tuan-tuan bos sekalian, itu berlaku tu. Itu antara keburukan yang mungkin berlaku dalam sistem bidaan. Apa dia? Ada orang 2-3 ni bukan membeli tapi main harga. Supaya kawan yang nak beli tu tentu akan beli dengan harga yang lebih mahal supaya dapat untung lebih, dan kawan yang main harga tu pula dapat duit kopi. Tuan jangan buat main. Baik, itu yang pertama lah. Sistem bidaan bukan bermaksud membeli atas belian kawan. Tidak. Yang kedua, sistem bidaan, adakah dia judi? Ada orang faham dia kata judi ni. Awak boh pi harga kok menang boleh kita. Boh pi kok nak nasib boleh kita. Dia kata ustaz kalau pasien nasib ni kira judi lah ustaz no. Nah, orang judi kan awak nasib belaka. Bayar RM5 dapat 5 gelang, tauk gelang tuan. Dia cekok kena tang mana. Kan? Kalau kena tang nak patung, dapat nak patung tu. Contoh. Kalau kita tahu tang kena tang tuan, apa nama tang kain baju, dapat kain baju hak kena gelang tu. Nasib dia tanya ustaz, kau setok tu tiba-tiba sakut di telinga anak darah hak terjual tu ustaz lagu mana? Hak tu kena semang dia, tak erti lah. Nanti harga RM5 maknanya. Dia kata itu adalah judi. Tuan, judi nasib lah. Adakah bidah bermaksud itu? Tuan tak kami makjong lagi main dengan tuan kad kredit pula. Kad apa tu? Kad pakau lah. Dom pakau ni. Kad kredit dan tuan lain. Pakau lah. Saya don teruk. Teruk boleh tuan. Jadi duk main lah, nasib lah. Nak kena king ke queen ke, tu dah. Bintang 1 ke 5 ke tuan sekalian, macam-macam kita pun tak erti sangat. Tapi nasib lah. Tak buat taruhan. Siapa menang
Dia kata untung. Siapa kalah? Tungin. Tuan-tuan, akhirnya nak menang lagu nasib. Jadi itu judi. Adakah sistem bidaan lawan harga ni dia judi juga? Jawabnya tidak. Sebab kita tak taruh harta, kita hanya buah harga. Ada orang tak faham. Judi, tuan-tuan, ialah kita memenangi sesuatu pertandingan secara nasib dengan meletakkan pertaruhan duit. Kalau kita kalah, duit tu, tuan-tuan, kita rugi. Boleh kat kawan menang. Ada apa sistem bidaan tertutup sekalipun, bank lelong rumah, kita, tuan, pergi tulis harga kita buah lantung, orang kedua harga buah lantung. Tuan-tuan, kita taruh apa-apa tak? Kita menaruh apa-apa tak? Ada menaruh harapan. Tuan, dah satu melawak, tuan. Kita tak taruh apa tu. Model kupang pun tak ada. Cuma nasib tak mana. Kalau harga saya ni paling tinggi dengan harga yang saya rasa sesuai dengan value rumah tersebut, alhamdulillah, menang tu jadi hak saya kena belilah. Saya akan belilah. Tapi tuan, tak ada taruhan. Dan kalau kita kalah, kita berharga 100,000, menang dah. Tiba-tiba isyaratkan kita, tuan, tak menang. Rupanya ada orang berharga 150,000. Ustaz, saya kira kalah judi. Tak, awak kalah bidaan. Ustaz, masalahnya saya tak tahu dia berharga 150,000. Namanya bidaan tertutup, kan? Jadi adakah judi? Jawabnya tidak juga. Sebab awak tidak meletakkan taruhan apa-apa. Kalau awak kalah pun, tak rugi pun. Cuma dakwat pen dah, tulis harga tu sikit je. Itu pun pen pinjam counter bank juga, tuan-tuan sekalian. Maknanya, jadi ternafilah kata-kata yang mengatakan bidaan itu adalah judi. Tidak benar. Tidak benar. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kemudian isu yang ketiga, disebut tentang bidaan ini. Adakah padanya makna gharar? Adakah padanya makna gharar? Tuan-tuan, jika ada nampak ada unsur tipu-tipu tak? Kecoh-kecoh tak? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Pertama, barang yang kita nak bida tu, tahu dah barang tu apa? Conditionnya apa dia? Ciri-cirinya apa dia? Rosak dia tak mana kalau ada lah. Kita tahu lah value harga makinnya gini-gini. Dan saya nak habaq dekat tuan-tuan bos sekalian, tidak menjadi satu kesalahan, bahkan sah pada syarak kalau kita beli barang lebih mahal daripada harga market. Contoh, pisang standar RM20, tiba-tiba dia nak beli harga RM40, boleh tak? Ni berapa Pak Long pisang standar ni, pisang emas ni? Dia kata, saya nak jual RM20 je lah. Tak apa, saya beli RM40. No. Dia kata, lebih RM20 ni. Tak apa, kira saya beli harga mahal. Apa katanya? Orang tak guna istilah tu. Orang kata RM20 beli, RM20 sedekah. Boleh juga. Tapi saya nak beli harga RM40. Atau make lah RM40 ni. Mai pisang standar dekat saya. Contoh. Dapat pisang standar dalam sekalian, dia kata, Pak Long, pisang ni saya sedekah kat Pak Long balik pula. Allah, rupanya dia bukan nak beli sangat. Dia nak bagi sumbangan kat kawan tu. Dia tengok dia pagi petang tu tak ada siapa beli pun, dia kesian juga. Tapi nak pergi sedekah saja ni, nampak macam takut kata dia kaya pula. Dan beli pun buat trip saja. Itu hak dia lah. Dia sebenarnya nak sedekah. Dan tak apa. Jadi saya nak bagi tahu isunya ialah tidak menjadi suatu kesalahan kalau kita nak beli barang lebih tinggi daripada harga market. Nak jual lebih tinggi daripada market, tak ada isu. Cumanya takut tak jual lah. Saya duk meniaga kedai runcit, dia kata gula tak ada siapa nak main beli pun. Stok banyak di belakang. Dia sebulan dah dia kata tak luar pun. Orang tak makan gula aku sehari dua ni. Contoh. Kan kecil manis habis apa? Atau bahkan nak diet orang makan manis ni dia juga. Contoh. Dan rupa-rupanya dia jual sekilo RM4. Harga market RM2. Kedai sebelah jual RM2. Kedai belakang jual RM2. Dia jual RM4 tuan. Siapa nak beli? Tapi dia nak jual mahal ikut suka dia. Cuma tak beli je lah. Orang tu nak pergi beli harga mahal RM4 ikut suka.
Tak boleh kata, weh hang ni tak cerdik sungguh. Kedai sebelah dia RM2, kedai hang beli RM4. Hang awak teruk sangat. Tak reti fikir ke? Tak apalah. Kata, kita ni Allah beri rezeki untuk dikongsi dengan orang lain. Saya memang tahu harga RM2, tapi saya ni ingat nak beli sambil-sambil sedekah sama. Orang tak biasa buat lagu ni, hang tak tahu. Saya bayar lebih tu supaya orang tua tu faham kalau saya ni duit banyak. Jadi mungkin mudah nak minta pergi menantu dia. Dia kena pergi tu, ikut suka dia tuan. Atau alasan kita tak mau kacau lah. Tapi nak habang kata boleh. Maksud saya nak kait dengan cerita bid'ah ni, harga sekian-sekian. Kita pergi lawan, lebih dah harga market. Lawan lagi tinggi. Tak ada masalah kalau dia redha. Innamal bay'u an taradin. Hanya jual beli itu sah bila ada keredaan dua-dua pihak. Bukan dipaksa menjual, bukan dipaksa membeli, tapi kerana sukarela, memang dia nak beli, memang dia nak jual, maka itulah syarat asas untuk dikatakan sah jual beli. Apa dia? At-taradhi, saling reda meredai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, itu isu yang kedua. Maknanya yang ketiga ialah jual beli secara bid'ah, bukan adanya unsur penipuan. Baik, selesai. Itu isu yang pertama. Nak cerita kedua kan nak macam kita. Bab muamalat selesai dah satu bab tu. Setengah jam cerita tadi, okey dah lah. Saya nak ambil sikit isu yang kedua. Boleh kot isu yang mudah sahaja. Ini saya sebut tadi bab munakahat. Tak apalah tuan. Tak apa. Kita tak ada macam, tak baca tahun depan. Kalau tak ada maling, tak baca tahun depan. Kalau tak ada. Tuan, kalau kata tak ada arah melintang, insyaAllah berjumpa lagi tahun depan. Daripada kata ustaz ni dengan banjir nak kiamat apa. Tuan, lagu itulah keadaan manusia ni. Bagus ingat kiamat, ingat kematian, itu bagus tuan. Tapi kita juga kena beriman dengan tanda-tanda kiamat yang macam-macam lagi. Apapun sebagai peringatan untuk diri kita, cantik. Ada untuk ustaz kita yang duduk akhir zaman dah ustaz awak banjir dah apalah. Cina habaq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa baginda tu ada lagi 1400 yang lampau. Baginda kata apa? Bu'ithtu was-sa'atu kahataini. Saya masa dibangkit sebagai rasul, saya ni masa saya dilantik sebagai rasul dan masa kiamat nak berlaku tu seperti 2 hari ni. Lama dah. Sebab Nabi kita tuan-tuan sekalian, kalau orang tanya apakah tanda kiamat paling hampir, tanda kiamat tak lama dah, ialah kebangkitan pengurusan Nabi kita Muhammad SAW. Pasal apa ustaz kata lagu tu? Sebab Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Tak ada dah Nabi lepas Nabi Muhammad. Maknanya lah. Nabi haklah tu makna habang kata untuk umat yang terakhir. Lepas umat Muhammad tak ada umat yang lain. Lah dah tuan. Maknanya kiamat akan bertemu dengan umat Muhammad. Betul tak ni? Tuan-tuan, cuma dah 1400 tahun lagi dekat lah jawab dia. Kita jalan ke depan. Bermakna garisan pertama kau dekat lah. Tidak, itu pasti. Cuma tak tahu tuan-tuan bila. Bagus, saya bukan apa. Ada orang sebut Pak Nujum. Dalam grup-grup Facebook ni macam-macam juga. Yang dia ulah tuan sekalian macam dia tahu segala-galanya. Masa corona keluar terlepas nak kiamat tak lama dah. Ini Dajjal. Tuan-tuan. Dia ada tahun tuan tak kiamat juga. Tak apalah, kita bukan nak kata mesti dia cakap tu betul, tapi cara faham dia tu sedikit ekstrim. Saya ada seorang manusia tu sekalian, anak-anak murid dalam anak murid dia mesej saya WhatsApp tu, apa yang kawan tu kata. Dia pergi dia ni ahli nujum. Sebab apa? Sikit-sikit kiamat tak lama dah. Kiamat tak lama dah. Kita nak habaq cerita kiamat tak lama dah boleh kita kata. Sejak Nabi Muhammad dilahirkan dan diutuskan sebagai rasul, boleh kata dah kiamat tak lama, boleh kata ayat tu. Tapi nak kait dengan peristiwa yang ada tuan sekalian, boleh juga. Tapi jangan tuan sekalian sampai kita menyanggahi nas yang sarih, nas yang sahih
yang terang benderang sebut kiamat tu setelah berlakunya ini dan itu. Nah, tuan-tuan, dah kena ingat tu. Tuan-tuan, orang beriman tak akan berlaku, tak akan bertemu dengan kiamat yang besar tu. Kena ingat poin tu. Nabi sebut di akhir zaman sebelum berlakunya kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan, mengirimkan angin yang lembut ke seluruh pelosok dunia. Ada pendapat kata daripada Syam, Syria. Ada pendapat yang kedua kata, hadis yang kedua kata daripada Yaman. Dan angin itu akan tuan mengambil nyawa-nyawa manusia yang beriman walaupun imannya sebesar biji sawi melalui celah ketiak masing-masing. Ini satu berita gembira juga. Setelah tuan bertemu dengan Dajjal, dan setelah Dajjal dibunuh kan, dan Nabi Isa tuan mentadbir 40 tahun ketika itu, hari itu kembali manusia menjadi jahat dan nakal. Tuan, sebelum kiamat besar berlaku, akhirnya Allah akan mematikan semua jasad-jasad yang beriman dengan Allah Ta'ala, sekalipun ahli maksiat. Sekalipun tuan-tuan, dia kata apa? Sekalipun imannya hanya sebesar biji sawi. Ini rahmat Allah untuk orang beriman. Dia tak akan bertemu dengan kiamat yang besar itu, tapi dia sempat bertemu dengan tanda-tanda kiamat yang besar. Ustaz, Dajjal keluar tu kiamat tak? Tak lagi. Dajjal keluar tanda kiamat. Hak kiamat ni hak mana Ustaz? Yang bumi hancur seluruhnya. Tuan-tuan, langit terpotong-potong jatuh ke bawah. Tuan-tuan, tanah datar bumi ini tuan berpecah-pecah, merkah-merkah. Tuan-tuan, pakat jatuh lubang-lubang tersebut. Dan bukit-bukit berterbangan, hancur lebur. Tuan-tuan, ditimpa atas kepala orang yang ada masa itu. Dan air laut tuan-tuan menembak ke daratan. Maknanya tuan, atas turun ke bawah, laut tembak naik ke darat, bumi merkah tanpa sekalian, dan bukit berterbangan menghampak atas kepala-kepala yang ada. Itulah namanya kiamat. Dan benda itu berlaku, tidak berlaku kepada orang-orang yang beriman dengan Allah. Ustaz, siapakah yang akan berjumpa dengan kiamat ini? Orang yang kafir sahaja, yang tak beriman dengan Allah Ta'ala, yang hidup zaman itu. Kalau orang tu beriman, Allah akan matikan dia sebelum kiamat besar itu berlaku. Dan tuan, itu yang saya selit sikitlah tentang tuan. Bagus kita ni, muhasabah kita, apa berlaku kita ingat kiamat tu bagus, tapi jangan sampai menyanggahi nas. Baik tuan-tuan, jadi isu yang kedua saya nak sampaikan gini. Ni pun soalannya lebih kurang dalam 2 minggu sudah. Orang tanya tentang seorang suami yang menceraikan isterinya dalam isterinya sedang beriddah talak satu. Tuan-tuan, maknanya laki ni telah ceraikan isterinya talak satu. Sekarang isterinya sedang dalam iddah talak satu. Belum tamat iddah talak satu itu, tok laki ni pi balas talak pula time tu. Talak yang kedua lah. Talak satu yang kedua. Dua, kalau buah 2 selesai lah, campur 1 tambah 2 3, habis meta lah. Ni talak pertama 1. Dalam iddah tu dia pergi balas pula 1 lagi. Soalannya ialah, adakah talak dalam iddah tersebut jatuh ataupun tidak? Yang kedua, adakah kalau talak yang kedua tu jatuh, iddah nak kira lagu mana? Iddah satu tempoh masa yang syarak wajibkan atas isteri-isteri ini duk sat. Sementara nak habis iddah untuk dia tamatkan ikatan perkahwinan dengan suami dia yang sebelum. Tuan-tuan, jadi itu nama iddah. Pertama nak cek rahimnya ada budak ke tak ada. Tuan, yang kedua antara hikmah iddah ni untuk menghilangkan kesedihan kalau kes kematian suami. Tapi hak iddah mati suami dia panjang sikitlah, 4 bulan 10 hari.
Tuan, siapa teringat juga bila syarak kata Quran sebut kalau mati suami ni iddahnya 4 bulan 10 hari. Lepas tu habis iddah dia. Maknanya apa? Dia telah halal untuk berkahwin dengan suami yang baru. Maknanya apa? Telah hilang sedih dan rasa pilu. Maknanya apa? Setakat tu dia peringat kat kita. Nah, abang aku tu lah. 4 bulan ke bawah tu dia ingat elok je. Tuan masuk bilik tak lepas. Allah, saya tak boleh masuk begitu buat. Teringat kat Pak Long. Awak Pak Long mati dah 4 bulan ni tu, teringat sampai keluar. Kan, masuk bilik dia, keluar yang mata meramu. Bilik tu lah kenangan Mak Long dengan Pak Long. Lepas tu nampak guna, Mak Long bila balik kunci tu kuih. Lepas tu apa? Tak mau masuk, teringat kenangan lama. Tuan, 4 bulan 11 hari. Habis adah kemarin. Dia buka tuan-tuan pintu-pintu tu, dia habis saprah dah. Bos cadar baru, saling bantai lain apa semua, kan? Tukar tirai. Awak ni maklum nak buatlah kenangan-kenangan lama dengan Pak Long tu. Tirai hak dengan Pak Long buang. Cadar dengan Pak Long buang. Seorang bantai dengan Pak Long buang supaya hilang hak duk teringat kat Pak Long tu. Sebab kita nak kena go forward, dia kata tak boleh tengok cerita lama. Kita tak boleh pijuh. Tak ada yang tuan usaha nikah lelaki baru dah. Maksud saya tak apalah, hak dia lah. Tuan-tuan, takkan lelaki nak bagi dalam kubur kot. Hang itu janji aku nak menikah lain tak bagi. Setiap hari tu aku mati dalam merah tanah, hang menikah lain dengan lelaki baru nak. Tuan, tak ada lelaki nak bagi tegur tuan, bini nikah lain. Tu hak dia lah. Tapi saya nak beritahu tuan, itu antara maksud iddahnya. Untuk cek tengok rahimnya ada budak ke tak dengan suami yang sebelum. Yang keduanya nak menghilangkan tuan rasa sedih dan pilu setelah kematian suami. Baik, itu iddah. Patah balik cerita tadi. Adakah talak yang suami jatuh kali yang kedua dalam iddah yang masih ada berbaki? Jatuh ke tidak? Jawapannya ialah jatuh. Lalu orang tanya, pasal apa jatuh? Jawapannya senang. Antara syarat sah talak jatuh ialah apa dia? Lafaz tu okey. Adalah perempuan itu masih isteri dia. Syarat nak jatuh talak ni mestilah perempuan tu masih isteri dia. Maksud ustaz nak abang apa? Kalau bukan isterinya, tuan-tuan, confirm talak tak jatuh walaupun sebut 1000 kali. Tadi saya buat contoh lebih kurang lah. Kita pergi pasar malam nak beli cucuk kodok, abang makan petang. Pergi tengok malam tu jual, tuan-tuan. Kita pun minta lah. Kita sebut lah pada nama tuan. Satu plastik ke apa ke, tanya berapa? Dia kata RM20. Buat terkejut lagu tu. RM20. Mahal nak mampu. Kita kata lagu tu kat dia. Lebih kurang RM4, yang tu RM5, dia kata RM20. Terkejut kita. Maklum tu kata apa? Nak murah, buat sendiri. Bila maklum kata nak murah, buat sendiri tu, kita nak angin tak? Nak menikah elok ni, jual mahal cekik dah ni harga Yahudi. Dia kata biasa pergi Yahudi ke? Maklum tanya, pergi Yahudi tu bila? Yang tahu harga Yahudi ni? Dia pergi kata lagu tu. Kan orang lah tu mesti maaf sebut. Dia tak penyakit juga. Kalau dia nampak harga tu mahal, harga Yahudi. Lagu tu. Betul tak ni? Kalau dia tak kenal harga tu, dia mungkin tak ada duit ataupun nak beli, dia rasa macam mahal. Kita harga Yahudi. Kesian kan orang jual tu. Syarak kata harus jual harga mahal daripada harga market. Tapi dia kata harga Yahudi. Naya tuan sekalian. Tak apalah. Dia kata ini mahal harga Yahudi. Yahudi tak Yahudi, nak beli tak beli sudah. Maklum kata aku tu. Pak Long pun marah. Aku cerai hang talak satu. Tuan-tuan, Pak Long hak pergi cok kodok tu, kan, pergi kata kat Pak Long yang jual cok kodok tu, aku cerai hang talak satu. Bila tengah duk hot panas macam tu. Soalan saya, talak tu jatuh ke tak? Talak jatuh tak? Tuan-tuan nak jawab tu gini. Cara yang paling selamat. Tanya dulu, ustaz, perempuan tu siapa dia? Tengoklah. Kalau kata bini dia, jatuh lah. Tapi kalau bukan bini dia, tak jatuh lah.
Poin saya mudah saja. Talak itu akan jatuh jika perempuan yang diceraikan itu masih isterinya. Tapi kalau sudah bukan isterinya dan belum jadi isterinya, confirm tak jatuh. Jadi ambil poin itu. Kalau masih isteri, talak jatuh. Kalau bukan isteri, tak jatuh talak. Ambil balik isu yang ditanya tadi. Kalaulah tuan-tuan sekalian, suami dah cerai talak satu. Kalau perempuan tu masih ada darah haid, iddahnya 3 kali suci. Clear. Tapi kalau perempuan sudah pun menopause, pencen dah, darah haid ni, maka dia iddahnya ialah 3 bulan 10 hari. Clear. Baik. Dalam iddah talak satu yang belum habis itu, contoh bercerai sebulan, hari ni suami dia pergi cerai pula, jatuh? Ya. Kenapa? Kerana isteri yang dalam iddah talak satu ataupun talak dua masih isteri dia. So bila masih isteri, tuan-tuan, dia jatuh talak. Kalau dia talak, jatuh pula. Sudah jatuh ditimpa talak, tuan-tuan. Tuan-tuan, itu sebab apa saya kata lagu tu. Memang ada pendapat setengah ulama kata tak itu. Sebab talak ni pakejnya iddah. Lagi tak habis iddah, maknanya talak itu belum tamat dia punya pakej dia, maka tak jatuh talak yang lain, lagi tak habis iddah. Ada pendapat yang demikian. Tapi kita ambil pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i kita, talak itu jatuh. Kerana perempuan tadi yang dalam iddah talak satu masih isterinya. Lalu orang kata, ustaz, kalau masih isterinya, kenapa dia tak boleh jima' lepas talak? Kalau ditanyalah, kenapa tak boleh jima'? Dia cerai talak satu, dia tak rojok lagi, kenapa haram jima'? Dah kata isteri, halal lah jima'. Nanti Syah. Apa ustaz nak kata apa? Lesen ada tapi tak pergi periduk. Naik motor bukan salah sebab tak ada lesen, sebab tak renew lesen saja. Lesen sah lagi. Nak tahu sah tak sah, pi bayar tengok lesen lepas dia mati, tuan. Tak kena test mula apa. Contoh, abang kata talak itu bukan talak satu, talak dua, bukan memutuskan akad nikah, tidak, tetapi dia menghalang untuk halal berjima'. Kau nak jima' balik, nak bagi halal, renew lah. Renew apa ustaz? Rotek, bukan renew. Rojok itu bukan dia tak gaduh, tuan-tuan, pergi akad nikah semula. Maksud saya nak sampaikan, bila dalam iddah talak satu, talak dua, jika suami pi rojok dengan katanya, aku rojok kamu, aku ambil kamu kelip, jom balik dengan aku semula, contoh, telah halal berjima' masa tu, kena akad nikah lain tak? Kena akad nikah lain tak? Rojok dalam iddah talak satu, talak dua, kena rojok, kena akad nikah lain tak? Tak perlu. Apa maksud tak ada akad nikah lain? Apa yang kita boleh faham lagi? Maknanya masih suami isteri lah. Kalau bukan suami isteri, nak halal jima' kena apa? Nak halal jima' kalau bukan suami isteri, nak buat apa dulu? Menikah lah. Jadi bila talak satu, talak dua dalam iddah, dia rojok saja telah pun halal, tak gaduh nikah semula, maknanya mereka masih suami isteri. Faham? Baik, itu untuk jawapan soalan yang pertama. Apa? Jatuh talak yang kedua jika suami lafazkan talak tersebut dalam iddah talak yang pertama. Selesai.
Yang kedua soalannya, Ustaz, kalau dah kata talak yang kedua tu jatuh, maka iddah dia nak kira lagu mana? Nak double ke ataupun nak kira nak ben hak baki talak satu tu? Iddah tu. Kan tuan-tuan, talak satu baru sebulan. Iddah cerai pula semasa sebulan itu. Jadi hak baki lagi 2 bulan 10 hari tu. Kan. Betul tak? Kita buat contoh yang menopause lah. Ataupun yang masih kanak-kanak, belum haid nikah dah, boleh berlaku tuan. Sah saja nikahnya. Maka tuan-tuan sekalian, bila baru sebulan dalam iddah talak satu, maknanya baki lagi 2 bulan 10 hari. Tiba-tiba hari ni suami ceraikan dia pula talak satu yang kedua. Kan? Jadi kalau nak kira iddah tuan-tuan, 2 kali lah. Iddah pertama 3 bulan 10 hari. Iddah kedua 3 bulan 10 hari. Campak 2 ni 6 bulan 20 hari. Tapi iddah talak pertama baru sebulan. So nak kira lagi mana? Nak kira asing-asing campak ke ataupun kita boleh pakai gabung je? Nah, hak baki talak satu ben. Jawapannya ya. Demikian. Fatalliquhunna li'iddatihin. Tuan-tuan, maka antara kaedah syarak bila ceraikan isteri, tolong ambil kira iddah isteri sama, jangan sampai terseksa dengan tempoh masa yang panjang. Maka bila tuan suami bercerai isteri dalam iddah talak satu sebulan, sebagai contoh, baki lagi 2 bulan 10 hari, maka iddah yang pertama habis takat kemarin. Hak sebulan tu lah. Nah, lepas tu start hari ni dia untuk iddah talak yang kedua. 3 bulan 10 hari. Campur semua 4 bulan 10 hari. Ustaz 2 bulan 10 hari tu cincai, diskaun. Nah, faham ke tak? Dia kira ben. Pasal apa? Ada kaedah yang menarik sebut, idza jistama'a amrani min jinsin wahidin wa kana maqsuduhuma wahidan dakhala ahaduhuma fil akhar. Faham tak tu kaedah tu? Faham tak? Baik. Dan tuan, katanya ialah bila berhimpun, bila bergabung dua perkara, dua benda, dan dua benda ni pada jenis yang sama, talak satu, talak dua, berhimpun dalam iddah talak pertama. Faham tak? Apa yang berhimpun sekarang? Dua talak. Talak satu, talak dua. Kenapa kata berhimpun? Sebab iddah talak satu belum tamat. Bila iddah talak satu belum tamat, duk ada lagi bakinya, jatuh pula talak yang kedua time itu, bermakna sini berhimpun dua talak dalam masa yang sama. Dan tujuan talak tu pula serupa. Apa dia? Tuan, yang ni talak ruj'i, yang ni talak raj'i. Maka ketika itu dakhala ahaduhuma, akan masuklah salah satunya ke dalam yang satu lagi. Talak yang kedua tu akan masuk dalam talak yang pertama, atau talak yang pertama masuk dalam yang kedua. Lalu iddahnya ketika itu dia pakai yang talak yang kedua. Hak baki talak satu tu dia kira halal, ben, hangus tuan-tuan, kira tak payah talak. Clear? Baik tuan-tuan, itu satu masalah yang baru orang tanya, tapi menarik tuan-tuan sekalian. Baik, rentetan bercerita ini saya nak habiskan tuan-tuan cerita saya lah, iaitu gini, Ustaz, amalan yang duk berlaku dalam kalangan masyarakat kita, bila talak satu, talak dua dalam iddah, biasanya bini balik duduk rumah mak dia. Betul tak? Tengah malam tuan baliklah buat beg Panama kargo dia tu. Mak kata hang balik Mekah ke? Amu pergi Mekah tak abang nak kirim ke ada buah kurma ke apa ke? Dia kata balik Mekah apa mak abang tinggal cik kemarin. Tinggal. Dia pergi mana?
dia cerai cik. Habis tu dah cerai cik kan, cik balik rumah mak, nak habis iddah cik rumah mak. Isteri tak faham hukum. Dia kata apa? Kalau ikut dia kan kena duduk rumah dia juga. Mana boleh dah cerai cik dah. Cik tengok muka tak mau dah. Yang anak tu tambah garam. Boleh. Dan mak kata pula, elok sangat. Mak kalau hang balik mak serga tumpang mak ni, mak takut duk seorang. Dengar rimau duk pergi belakang rumah. Bila ada ni mak lega kan, maknanya mak pun tak faham hukum juga. Maksud saya nak sampaikan ialah semasa dalam iddah talak 1, talak 2, mereka masih suami isteri. Bila masih suami isteri, boleh tak isteri dan suami tu duduk dalam rumah tu juga? Sila jawab. Itu yang sepatutnya. Bahkan tak boleh keluar oleh kita, jangan mana hang duduk sini. Ikut suka orang. Nah, kita bukan bini dia dah. Siapa pula dah cerai? Jangan. Talak 1, talak 2, bini lagi. Jangan menafikan hukum. Maka dia nombor sekalian duduk dalam rumah tu. Ustaz, dah kata cerai dah, duduk 2 orang tu tak nama khalwat ke? Jawapannya tidak. Khalwat ni tuan, kalau 2 orang lagi perempuan tu yang tidak ada hubungan pernikahan. Mereka dah menikah, cuma cerai 1, 2 saja, masih suami isteri, khalwat tak mana. Contoh, ustaz nak tanya lagi, kan dah kata tak keluar rumah tu kan, sebablah kita hang dalam iddah duduk sini. Jadi lagi tak rajak, tak boleh jimak kan? Betul. Haram jimak dan istimta'. Berseronok suka nak pergi gosok belakang, nak pergi gosok pipi, tuan-tuan. Contoh. Tak boleh. Pasal tak rajak lagi. Pasal apa? Hang dah cerai dia, talak 1, talak 2. Okey, saya faham. Ustaz, takhdir kata dah lama, 3 bulan dah duduk tak rajak juga, tuan, lama-lama dia naik ni, dia naik kat tuan, bahasa teringat, bahasa semua tu. Telajak bersetubuh tanpa rajak dengan lisan. Ustaz, dia kira zina tak? Jawab Ustaz. Tuan-tuan, jawab Ustaz, zina tak? Dalam iddah talak 1, talak 2, belum habis iddah, dia telajak tanpa rajak dengan mulut. Tuan-tuan, dia bersetubuh, berjimak. Zina tak? Pasal apa sangat? Nak jawab payah kan? Nak kata jimak halal, dia tak rajak lagi. Bila tak halal, dosa lah jawapannya. Berjimak tanpa rajak haram dah hukumnya. Ikut mazhab Syafi'i, rajak mesti dengan mulut, aku rajak kamu, ataupun perkataan-perkataan yang serupa dengan makna dia. Tapi nak pergi kata zina, depa masih laki bini. Saya pening lah ustaz. Laki bini dalam iddah tiba-tiba tak rajak dengan mulut, dia pergi jimak. Ustaz kata zina bukan, tapi ustaz kata haram dan dosa. Saya pening lah. Kalau pening-pening rajak je lah. Hilang pening tu. Dah saya tak mau rajak sebab saya tak mau rajak, iddah lagi tak habis, tetap suami isteri. Tuan, makanya begini, dia haram kerana tidak rajak, tapi dia bukan zina kerana masih suami isteri. Takhdir kata berjimak itu mengandung anak tu memang anak lelaki dia tu lah, tak ada isu apa pun. Cuma haram kerana tidak rajak terlebih dahulu. Ini qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kita kira pendapat yang kedua, dia kata jimak itu sebenarnya adalah rajak sebenarnya. Pendapat kedua kata apa? Sama dengan mazhab Abu Hanifah. Kalau dalam iddah talak 1 talak 2 tiba berlakunya persetubuhan, itulah rajak. Bahkan ikut pendapat yang kedua ni, rajak dengan persetubuh itu lebih kuat pada rajak dengan kata-kata. Sebab kau tu rajak cakap je, buat dak lagi. Hak ni tu tak cakap dah. Mana lebih kuat? Dia makna rajak tu. Mazhab Abu Hanifah kata berjimak itu lebih kuat makna rajak berbanding kata aku rajak. Itulah qaul yang kedua mazhab Asy-Syafi'i. Tuan, selesai yang tu. Jadi
duk serumah tuan-tuan. Hak duk buat tabiat balik rumah mak, balik kampung, tinggal duk di hotel, duk rumah kawan, tak betul. Apatah kalau seorang tidak dapat izin suami dan suami larang jangan pergi ke mana, wajib duk rumah itu. Ustaz hak ni cerita di lagu ni, awak bukan bini keluar, laki yang keluar pula. Laki keluar aku suka dia, tak cerai boleh keluar sedia dah. Hang duk kira laki dia keluar. Awak masalah ada bini tak izin. Siapa yang ketua rumah? Laki ke bini? Dah saya tak kira. Yang penting bila iddah tu dah habis tu, laki nak juga tak pergi mana-mana. Ni nak habaq kan, ni masa tak cerai pun laki keluar setiap malam. Tambah cerai dah lagi dia keluar tak balik boleh jadi juga oh. Kan tak ada isu lah, isu pada perempuan tu. Sebab bila sebut suami isteri, suami adalah ketua rumah tangga. Keputusan duduk dekat dia, bukan duduk dekat bini tu dah ni. Orang pada mana haji, orang lelaki tak apa keluar, kami tak boleh. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Jangan mempertikaikan hukum syarak. Itu maksud saya. Tuan-tuan sekalian. Baik. Saya ingat tuan-tuan sekalian, dengan perkongsian isu yang kedua tadi tentang talak dalam iddah memang jatuh. Jika talak satu talak dua, maka tamatlah tuan-tuan untuk perkongsian isu-isu fiqh malam ini. Kitab tak baca langsung, kita baca tahun depan insya-Allah taala. Baik, saya buka sikit tuan, nak tambahkan, nak tanya, nak komen sila kalau ada. Allah Rabbi. Kalau tak ada, saya tinggal tu masa untuk tuan fikir. Tuan fikir lah. Tak apa. Iaitu satu kes yang berlaku baru-baru ini, aduan seorang perempuan yang sedang mengandung anak pertama selepas perkahwinan yang pertama. Isunya ialah dia kata masa mengandung ni saya baru nak timbul isu ni kerana dia fikir takut tak lepas. Sebab teringat anak dalam perut saya. Anak tu lagu mana, sah taraf ke ataupun tidak. Isunya ialah ni isu ni berlaku apabila semasa akad nikah berwali hakim. Akad nikah menggunakan wali hakim, tok qadi, tuan imam, tak kira lah, yang diwakilkan oleh tuan wali perempuan tersebut. Isunya bila masa akad nikah tu wali hakim ni tersilap sebut bukan nama suami, bukan silap nama isteri, tapi silap sebut nama wali yang mewakilkan dia. Begini kisahnya, bila akad nikah, tok qadi tu kata aku nikahkan dikau Pulan bin Pulan dengan mauliah aku Pulanah binti Pulan yang berwakil walikan akan aku oleh bapa kandungnya. Itu ayat dia, tuan-tuan. Dan sebenarnya bapa dia telah pun meninggal. Habis tu siapa yang wali? Abang kandung dia. Isi borang wali abang kandungnya. Masa pian tak borang, itulah tuan nama walinya abang kandung dia. Dan selepas ni sebelum akad nikah, mesti tu imam tanya, mana wali tau? Kompom. Walaupun isi borang dah angkat dah tuan tentang akad wakalah ni, tapi adat kita sebelum akad nikah tanya pula mana wali. Saya. Siapa? Abang. Okey. Lepas tu okey, depo saya wakil tu imam akad nikah nak adik saya. Itu berlaku sebelum akad nikah. Itu pasti berlaku. Sebab orang kita tuan bab akad nikah dia berat sikit. Dia tak cincai punya. Sebab dia fikir masalah keturunan, masalah hubungan kelamin. Jadi dia ambil berat sikit. Lalu tuan-tuan sekalian, mai tang akad nikah ni, dia kata aku nikahkan nikah Pulan bin Pulan dengan Pulanah binti Pulan dengan yang berwakil walikan aku oleh bapa kandungnya. Dia pergi silap sebut nama bapa kandung. Tuan-tuan. Tapi yang syok ni dia kata, tak ada siapa perasan. Perempuan ni duk pendam masa dia mengandung tu, baru dia keluar cerita tu kat lelaki dia. Dia kata, abang perasan masa akad nikah tu tok qadi pergi sebut bapa kandung. Kan? Lagu mana Abang perasan tak? Lelaki dah.
Aku tak perasan apa pun. Lelaki tuan, dia teringat nikah dia terjam dah. Dia kata aku nak jawab aku terima tu ya, dia tak nampak dah. Dah orang lain pun tak perasan. Ni cerita. Bila orang lain tak perasan, perempuan seorang perasan, saya pun tertanya-tanya. Mungkin dia juga tersalah dengar. Mungkinlah. Sebab lelaki sendiri pun tak perasan, kan? Adik-beradik dia pun tak perasan, dia yang perasan. Saya pun tertanya, kerana adakah bila dia perasan tu menunjukkan mungkin dia tersalah faham atau salah dengar telinga dia? Boleh jadi juga. Tapi dia dengar clear. Tak apalah, kita raikan dia kata dia dengar Tok Qari sebut silap tu. Soalannya, adakah nikah tersebut sah ataupun tidak? Faham saya dan sebagian kawan kita sah. Kenapa? Sebutan berwakil walikan aku oleh bapa kandung masa akad tu bukan time wakil. Time angkat serah ni sebelum tu lagi. Faham tak? Ia kesilapan sebelum tidak menjejaskan akad nikah. Kerana akad wakil tu berlaku sebelum tu lagi. Seolah-olahnya Tok Qadi ni masa dia angkat nikah tu dia adalah wakil dah. Tak sebut pun tak apa, tapi elok sebut berwakil walikan akan aku oleh siapa-siapa. Tak sebut pun tak apa. Memang bila qadi tu angkat, abang sebelah mana wakil lah tu. Tapi eloknya sebut. Supaya nampak macam tidak ada sengketa. Boleh tak sebut pun tak ada masalah. Cuma saya nak tegur jugalah, ada orang kalau tak sebut berwakil walikan aku tu oleh siapa-siapa, dia kata tidak sah. Sebab tak sebut wakil wali. Tak apa. Pasal akad wakil dah berlaku sebelum akad nikah tu. Faham lagi tak? Saya buat contoh paling yang paling mudah. Saya wakil kat Ustaz Hadi kan, untuk beli beras contohlah. Bagi RM50 kat Ustaz Hadi. Ustaz Hadi nak minta tolong Ustaz, boleh tak? Minta tolong maknanya wakil lah tu. Beli beras Ustaz, saya malas keluar. Pekan. Sebab apa? Positif. Contoh. Ustaz dia kata kalau beli saya tak mau tolong beli, takut cakap kat saya. Contoh. Dan tiba-tiba Ustaz Hadi pilah kedai. Saya Abdul Hadi bin Awang. Yang nama saya ni sama dengan Presiden PAS, contoh dia kata aku tu lah. Ni cerita melawak seorang kawan lah kan. Ustaz Hadi tak apa kot no? Tak apa kot. Nama saya ni macam Presiden PAS, dia kata adalah wakil kepada Ustaz Aqli yang telah berwakilkan kepada saya untuk membeli beras 10 kilo. Itu besar dah berajar lagu tu. Tuki kata habis hayat tahu tu ya. Dia kata contoh, tak perlu sebut pun sebab dirinya tu masa tu telah jadi wakil secara rasmi sebab telah berlaku akad wakil sebelum itu. Tak perlu lagi masyarakat saya ni wakil ni. Tak sebut tak apa. Memang ada kuasa dah, diturunkan kuasa. Lepas tu ambil isu yang sama, kalau kes tu qadi tu Imam Silap disebut berwakil wali ke aku oleh siapa-siapa tu, ikut pendapat yang pertama yang lebih kuat, nikah tu tetap sah. Cuma ada pendapat yang kedua lah, dia kata tidak sah, kena nikah semula. Dia kau jawab macam tu, letih juga. Kalau fikir anak dia lagu mana ada hubungan kelamin dengan suami sebelum tu lagu mana lagi serabut. Tuan. Tapi kerana alasannya sila sebut nama orang lain. Jadi kata nikah semula. Tapi pendapat yang kita lebih rasa kuat ialah sah dan tak perlu nikah semula. Apa pun tu masing-masing ada pandangan dia. Itu Allah saya nak tinggal masa sultan fikir saya jawab saja dah tuan. Tapi tak apalah tu tutup buku setakat dah wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Di akhir itu kita juga mengharapkan supaya Allah Ta'ala mempermudahkan urusan sahabat-sahabat kita yang diuji dengan musibah banjir yang tidak sangka-sangka selama puluh tahun lamanya. Tuan-tuan, kita mendoakan supaya tuan-tuan dapat bersabar di atas musibah tersebut, kerana sabar atas musibah adalah kebaikan dan kebajikan. Dan semoga mereka tuan diberikan pelepasan yang kadar yang segera. Dan kita beritahu juga siapa-siapa yang ada dalam masjid kita ni sebagainya, bolehlah tuan sekalian bercita-cita ataupun berikan sumbangan untuk meringankan beban mereka melalui saluran yang telah pun tuan disediakan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Sama ada tenaga, harta, minda dan sebagainya. Tuan.
Tu pun dia kata Kedah mungkin hujan kemarin hari ni kan. Minggu lepas daripada stok tadi pada mungkin last takat minggu lepas. Kemarin kata pula mungkin hujan. Ni ramalan, bukan tuk nujum, ramalan atas ilmu yang mereka ada. Tuan-tuan, tapi alhamdulillah tidak hujan. Takat yang kata kemarin tu semalam tu. Tapi tuan-tuan sekalian, kesemuanya adalah dalam ilmu Allah. Apapun tuan-tuan, bukan mesti orang yang ditimpa musibah itu atas kesalahan mereka. Jika dimuhasabah, mungkin kesalahan kita juga. Bila Allah Ta'ala turunkan bala amma, dia umum, dia tak kira siapa yang buat salahkah ataupun yang tidak buat salahkah. Itu cara pandangan mata kita untuk tentu kita rasa kebersamaan kita dengan mereka yang sedang diuji. Bertabahlah mereka, bersabarlah mereka, maka Allah berikan jalan kelepasan dengan kadar segera. Allahumma amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.